Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera selamat malam kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi pada malam ni kita akan bercakap pasal kripto kan. Kripto kalau nak follow cerita-cerita kripto daripada tim Smart Saham boleh follow setiap hari Khamis kita akan cover. Macam minggu lepas Tuan Siraj Fahmi, minggu sebelum tu Tuan Zakwan. Okay, kita bercakap pasal macam mana kripto ni kita boleh gunakan atau kita boleh jadikan sebagai salah satu aset dalam pelaburan kita. Dalam tim Smart Saham ni rata-ratanya adalah financial planner yang menasihatkan orang awam berkenaan dengan pelaburan. Whatever pelaburan hartanah ke, kripto ke, yang biasa kita buat, saya cuma invest dalam SB sajalah tuan, no problem. Apa yang kita advise adalah adakah peluang yang ada lebih daripada apa yang tuan dan puan ada sekarang dalam pelaburan. Kalau kata nak sejuta dalam tempoh 10 tahun contoh macam tim Smart Saham, tim Smart Saham, TSI, The Sophisticated Investor, iaitu group of financial planner dan juga advisor, ada buat satu program kan, kita panggil sebagai TSI Circle, yang mana kita guide kita punya klien pelabur kita macam mana nak capai sejuta dalam certain tempoh kan, dengan berapa investment amount yang diperlukan. Kita guide betul-betul tiap bulan kita bagi perkongsian ilmu pelaburan. Ni khas untuk pelabur yang masuk dalam TSI Circle. Okey. Okey. Sebelum kita pergi ke apa kripto, kita nak kongsikan apa yang kita ada pada hari ni. Dah kongsi ke? Oh, belum. Okey, kita nak bercerita So tajuk pada malam ni Crypto to the Moon, tapi kita akan touch later. Kita ada juga nak share juga apa yang berlaku dekat Malaysia kan. Okey, ni saya Ahmad Zahiruddin bin Saruji. Saya adalah financial planner. Kalau nak contact ke apa, ni ada contact saya lah. Facebook saya atas menggunakan nama Zahiruddin Saruji. Okey, Telegram pun boleh. Okey. So, apa yang ada berlaku yang terdekat dalam tempoh ni. Haiti, kalau kata ada yang follow apa berlaku dekat Haiti, bukan Haiti yang orang minum kat hotel tu negara Haiti kan. Okey, dia mengalami dua bencana alam kan, ribut dan juga gempa bumi, yang mana lebih kurang 2,000 orang mati sehingga pagi tadilah saya semak Okey, mula dia mengalami gempa bumi kan, sekuat 7.2 skala Richter. Tahun sebelum ni pun dia pernah kena. So Haiti ni negara yang prone untuk gempa bumi juga kan. Tapi yang berlaku paling baru ni, gempa bumi tu satu perkara. Lepas tu dia dilanda ribut. Dia sebenarnya ada 3 ribut yang melanda dia. Mula-mula saya tak ingat, dia ada satu nama dia. Lepas tu dilanda ribut Grace. Lepas tu yang akan datang ni dia kena CP-CP ribut Fred. Ada 3 kan. So lepas gempa bumi tu nak menyelamatkan orang jadi satu cabaran. So dia melambatkan proses tu. So yang ni saya perkongsian kepada penonton semua supaya kita maklum kita doalah supaya penduduk dunia di sekeliling kita ni diberi keamanan dan juga keselamatan, insya-Allah. Okey, ni di luar negara. Di Malaysia kan, semalam dekat Yan Kedah mengalami ribut pula hujan lebat sehingga banjir, dan ada sebanyak 300 family dipindahkan. Okey. Dan ada sehingga pagi tadi disebabkan oleh bencana kepala air kepala air, 3 orang hilang dan 3 orang meninggal dunia kan. 3 orang yang meninggal dunia dah temui, yang hilang ni masih dicarilah sehingga petang tadi bila kita semak. Okey. So kita doakan orang-orang di Kedah yang mengalami bencana ni supaya dipermudahkan segala urusan dan dipercepatkanlah pemulihan dekat sana
Okey. Dan ni yang terbaru sehingga petang tadi kan. Semalam beberapa hari yang lepas mantan Perdana Menteri kita Tan Sri Mahidin Yassin telah meletak jawatan dan hari ni kan, belum rasmi lagi tapi disebut yang bakal menggantikan mantan Perdana Menteri kita Tan Sri Mahidin Yassin adalah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kan? Yang mana sebelum ni lebih prominent dalam bersama-sama dengan PM kita dalam menguruskan bencana COVID, bencana COVID dan juga urusan negara. Okey. Jadi sehingga petang tadi daripada kenyataan Tan Sri Mahidin Yassin berkata sokongan diberikan kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ni seramai 50 orang. Okey, seramai 50 orang yang mana gabungan daripada Bersatu, PAS dan juga STAR termasuk dengan 4 bebas. Okey, dan insya-Allah besok katanya akan finalize lah. Tapi kita tak pasti macam-macam boleh berlaku dalam beberapa jam ni kan. Besok katanya akan angkat sumpah. Kita doakan apa segala baiklah untuk negara kita especially kita yang terlibat dalam pelaburan ni kan. Sebabnya bila berlaku tu pagi tadi market buka pada 1524 dan tutup rendah kan. Okey, sebanyak 1514 ataupun 0.67% penurunan di mana 334 kaunter mengalami kenaikan. Kalau kata kita tengok yang naik ni ada yang orang kata political affiliated punya counter lah kan. Sebab somehow ada orang macam take position semua counter ni akan naik, tapi bila realize siapa yang akan mengambil alih ataupun mentadbir negara besok, counter-counter yang terlibat dengan parti politik yang bukan mentadbir tu akan mengalami penurunan lah. Biasanya macam tu kan. Siapa yang affiliated dengan parti politik yang memerintah dia akan naik. Okey. Ini kira okey sebanyak 451 counter unchanged. Semalam banyak, sangat banyak counter unchanged tak bergerak. Terlalu banyak uncertainty kan. Orang tak tahu negara kita nak ke mana. Dari segi ekonomi pun orang, even pelabur-pelabur pun masa Tengku Zafrul menjadi Menteri Kewangan pun telah dihantarkan surat macam Council ataupun Dewan Perniagaan Europe, Dewan Perniagaan Japan beritahu kan concern mereka yang mana politik tak habis-habis kan. So diharap dengan perkembangan yang terbaru ni lebih baik lah lebih baik insya-Allah. Okay, so tadi tu bercerita pasal negara, pasal luar negara sikit, bencana-bencana kan, sehingga ke kita punya KLCI hari ni. So apa cerita kripto kan? Dia tak adalah terkait, tapi macam kita cakap lah, bila kita melabur, aset kita tu kita boleh pelbagaikan. Which is, tak adalah bila kita tegak emas, kita kata emas lah yang terbaik. Sepanjang masa beli emas kan, emas tinggi beli, emas rendah beli kan. Lepas tu percaya pada yang satu tu kan. Which is kalau bercakap pasal pelaburan, untuk mendapatkan return yang optimum, kita perlu buat asset allocation, which is dia ada portion yang equity ada, unit trust ada, gold ada, crypto ada, property ada. Kita kena ada pelbagai tu sebab market ada cycle dia, every asset ada cycle dia. So bila yang ni dah turun, tempat lain akan naik. So kalau kata kita ada position at every asset, so kita akan dapat every opportunity. Tapi kalau kata resource kita limited, means that kita kena actively manage. Kalau orang ada resource terlalu banyak, dia just park je. Tapi kalau macam kita, orang kebanyakan ni ada aset yang limited, aset yang terhad, ataupun kalau kita ada that amount 50,000. Okay, contoh first, kalau cycle yang pertama, okay, dekat equity. Bila equity down, kita kena alihkan. Kita kena buat dia punya movement tu kan.
Sebab kalau kata as equity jatuh, takkan kita nak biarkan dia jatuh. No, it's not a smart move kan. Sebab kita kalau boleh dengan apa yang kita ada, kita nak grow, keep on growing aset kita ada. Okay, so saya nak recap pada 22 Julai masa saya kongsikan pasal crypto. Pada 22 Julai ada conference, B-Word Conference nama dia. B-Word Conference yang dibuat oleh orang-orang yang prominent dalam crypto ni, macam Elon Musk, Cathie Wood untuk ARK Investment. Lepas tu ada dua orang yang saya tak ingat, John apa entah nama dia. Okay, yang mana diorang orang-orang yang ada influence dalam crypto ni berkumpul dalam konteks hari ni. Diorang berkumpul dalam dunia maya lah kan. Diorang bercakap kenapa kripto ni bagus. So masa 22 Julai tu, masa B-Word tu tengah berjalan kan, kripto telah jatuh daripada bulan Mei sehinggalah lebih kurang 29,000 kan, 29,000 USD. Okay, per Bitcoin. Ni cerita Bitcoin lah. Per Bitcoin tu 29,000. Okay, so dia play around situ. Sebab kalau kita nak tengok apa nama tu, reflection terhadap manusia punya indecisiveness kan, kan, dia perlukan satu catalyst ataupun satu orang yang kata okay go. For example, macam yang case ni, masa diorang prominent crypto ni tengah berbincang kan, ke mana hala crypto ni apa semua, apa yang mereka perlu buat apa semua, memang dia punya value tu hover around 29 ke 30,000 USD kan untuk Bitcoin. Selepas pada tu spike. Bukanlah spike dalam dia terus naik tapi dia create dia bawa momentum tu. Dia naik. Yang tu kita akan sharekan sekejap lagi. Okay, so macam Cathie Wood kan. Cathie Wood ni dia sangat positif on crypto ni, especially Bitcoin ni. Sebab pada dia dan juga yang pro crypto ni, this is the future. It is the future kan. Sebab even dia kata crypto ni juga yang akan against the inflation later, in future nanti. So memang even Cathie Wood dalam ARK Investment ni, dia ada buat satu ETF untuk track Bitcoin. Okay, track Bitcoin tu satu. Lepas tu dia ada beli juga Grayscale. Grayscale apa saya tengok nama dia. Tapi dia beli share ni, yang mana company ni dia mining Bitcoin ni untuk dapatkan collect Bitcoin bagi create fund macam unit trust kan, tapi dia purely crypto, fund untuk orang invest lebih murah. Okay, then okay, Tuan Siraj Fahmi minggu lepas dia cover yang mana ada fenomena sedikit berbeza seperti mana yang orang biasa tengok, which is kalau kata bila kita tengok crypto, dia punya leader dia adalah Bitcoin. Tapi coverage yang dibuat oleh Tuan Siraj Fahmi minggu lepas menunjukkan Ethereum ada membuat perubahan yang sangat besar lah berbanding Bitcoin tu, which is dipanggil sebagai decoupling. So means that macam dia bergerak jauh daripada BTC disebabkan oleh London hard fork. Okay, 1559, yang mana dia improvise Ethereum tu supaya dia punya exchange dia lebih predictable dari segi charge dia, lower cost dan juga lower energy usage. Okay, so dan juga kalau sebelum ni Ethereum tu infinite, maksudnya dia akan sentiasa boleh berkembang, dan mana dia boleh create inflation, dia jadi seperti Bitcoin, which is dia finite numbers dia dan terkawal. Okay, yang mana dia lebih akan bernilai, dia akan lebih bernilai dari segi amount nilai kripto tu di masa depan. Okay, then
latest crypto news yang kita saya dapat baca siang tadi adalah berkenaan dengan Binance. Binance sebelum ni di ban dekat US, dekat Italy, dekat Japan, Germany, Netherlands, UK, Hong Kong, Thailand dan Malaysia. Okay? Sebab concern authority terhadap transparansi dan juga money laundering punya uh, apa kata? Activity. Sebab kripto ni kita tak boleh nak trace. Dia tak ada money trail macam duit fiat kita boleh track kepada siapa, daripada mana. Kripto tak ada sebab dia decentralized. So orang tak tahu kalau kata dia ada finance duit tu kita beli, dia akan finance terrorism contoh. So dan juga dari segi transparency, Binance dia kata dia protect dia punya users lah. Tapi apa yang UK contohnya UK FCA dia dapat information atau dapat komplain yang mana diorang tak dapat nak buat withdrawal, dia punya duit apa nama tu crypto dia hilang. So macam benda-benda ni dia adalah satu concern kepada regulators dan juga authority. Sebab tu benda ni juga yang kenapa Malaysia ban Binance, bukan sebab apa tak bayar tax contoh kan. Ada orang marah kan tak bayar tax so kena ban. It is not about apa nama tu kerajaan ataupun institution dalam negara tu nak buat duit kan. Dia lebih nak protect kita punya interest kan. Bila kita invest kita kena selamat kan. Kalau kata kita rugi, kita tahu kenapa kita rugi, very transparent. Macam mana transaction tu dibuat, berapa cost dia, everything kan. Tapi Binance beroperasi dekat Malaysia secara illegal kan. Yang mana dia dah kena warning banyak kali lah. Dan sehinggalah awal bulan 8 itu hari, dalam 6 Ogos, dia dibagi kata putus, dibagi tempoh supaya tutup kan. Even pagi tadi saya nak tengok Binance punya website pun tak boleh. Dia punya IP dia dah kena block dengan SKMM lah tapi apps kalau kita tengok, kita semak-semak boleh lagi lah. Tapi website tak boleh. So yang tu pun maksudnya orang nak buka apa nama tu, nak tengok dia punya chart ke apa ke, tak boleh kat situ. Okay. So it is not about apa nama tu, kerajaan nak melarang satu-satu negara tu nak melarang rakyat dia buat keuntungan ataupun trade dalam apa digital exchange ni, tetapi lebih kepada trade tapi dalam trade keadaan yang terkawal dan selamat. Okey, yang dilindungi undang-undang. Okey, kalau contoh duit kita hilang dalam Binance. Sekarang kalau kata sekarang duit kita hilang dalam Binance, kepada siapa kita nak bawa? Kita nak bawa kepada Securities Commission? Tak boleh. Sebab Securities Commission dah kata awal SC tak benarkan Binance beroperasi dekat Malaysia kan. Sebab tak meet dia punya regulation dia. Tapi kalau kata kita masuk juga duit hilang, so kita tak boleh nak claim kat sesiapa pun. Dan kita takkan nak pergi ke Kanada jumpa siapa, CZ, apa nama dia, CZ tu, apa tak nama dia kan. Takkan nak pergi jumpa dia macam boleh jumpa pula kan. So sebab itulah kena ban. Okay. So sebelum kita pergi lanjut, kita break sekejap. Lepas ni kita akan tengok baru kita akan tengok kepada kripto. Saya akan ulas sedikit sebanyak. Saya akan ulas apa benda yang sebenarnya berlaku dari segi chart dia. Saya nak kongsikan dari segi pandangan chart kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita jumpa sekali lagi. So, update sedikit update dengan kripto sehingga hari ni lebih kurang Bitcoin up lebih pada 50%. Kalau nak tengok Ethereum lebih pada itu lagi. Kan? Ethereum lebih tinggi kenaikan dia berbanding apa nama ni, Bitcoin. Okey, tuan CTO boleh kita tengok ni chart. Okey, apa yang kita tengah usahakan adalah kita nak saya nak kongsikan macam mana kita nak kira 50% tu dengan menggunakan TradingView. Supaya tuan dan puan tahulah sebenarnya dalam dunia moden sekarang ni, bila kita nak trade saham, kita nak trade kripto sangat-sangat
orang kata apa, cepat dan mudah. Kalau dulu orang nak melabur saham, dia kena call broker kan. Broker kena feed info, okey tuan, hari ni kalau nak masuk sekarang, kita pun tak tahu apa berlaku dalam market sebab news lambat. Tapi macam sekarang, everything kita boleh nampak dekat skrin handphone kita, kita boleh buat decision cepat. Okey. Kalau kata kita tengokkan chart ni okey, masa bulan Mei, daripada bulan Mac, okey, kenaikan Bitcoin ni daripada Disember dia naik kan, sehinggalah peak dia pada bulan April. Masa ni raya, saya ingat lagi kan. Tak boleh nak keluar raya kan. So saya buat duit raya sikit kat sini. Kan. Masuk keluar. Okey. Kita masuk kat sini kan. Kita masuk sini, kita keluar sini, masuk sini, keluar sini. Okey. Selepas tu dia jatuh dulu. Lepas tu dia naik, dia turun. Sebenarnya pergerakan ni nanti saya akan kongsikan. Pergerakan ni sebenarnya dah diceritakan oleh Wyckoff tu sendiri. Okey. Tapi macam mana saya cakap okey, kalau kita tengok tarikh ni berapa, berapa tu? 22 Julai 21 Julai macam saya kongsikan tadi kan. Pada 22 Julai pro crypto punya personnel kan, Elon Musk, Cathie Wood berkumpul bercakap pasal future of crypto kan. Lepas tu selepas pada conference tu naik. Kan. Maksudnya sebab tu B conference ni, B World Conference ni sangat ditunggu-tunggu oleh crypto player kan, sebab dia nak tahu apa yang dia orang buat. So dan big player ni macam nama yang saya sebut tadi tu, mereka dah adalah bila plan-plan mereka apa dia nak buat dengan future crypto, sebab itu adalah dia orang punya faith kan, dia punya kepercayaan, dia punya trust dia kan. So selepas pada tu naik. So lepas ni dia B World Conference dibuat setiap tahun. So kita boleh tunggulah lepas ni kita boleh tunggu bila B World Conference ni akan dibuat. So tahulah, mungkin kita follow dan kita buat position kita. Okey. Macam mana nak pilih dia punya ni? Tak nampak Mana ruler ni ruler. Okey. So daripada 2 Julai tu sehingga yang terkini berapa bulan tu? 12 Ogos 13 Ogos. 61% lebih kurang berlaku kenaikan. Dia naik, lepas tu dia retrace sikit, lepas tu dia naik. Okey. Sebab yang sini kalau siapa yang follow Tuan Siras Fahmi punya ulasan minggu lepas, yang ni masa hard fork punya London hard fork, bila dia declare London hard fork untuk Ethereum tu so biasanya anything yang crypto dia akan follow sekali. So dia akan turun, dia akan naik semula. Okey. So hari ni berlaku penurunan. Okey. So adakah penurunan ni penurunan yang berterusan ataupun sementara? Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Trading View kot. Nak tanya platform apa yang ni? Ni Trading View. Trading View ni dia kumpulkan chart lah, index, even forex pun ada kan? Forex pun ada, equity. Kalau dekat atas ni, alamak, dah keluar, sorry. Nanti kita tunjuk sekali lagi. Biasa kita boleh, bila kita search nama dia dekat bahagian ni. Okey, bila kita check ni, tengok ni ada stock, ada futures, ada forex. Ini Trading View. Siapa yang nak trade secara aktif apa semua, bolehlah subscribe dia. Okey. Tukar slide balik. Sorry, ada persoalan tadi. Soalan yang bagus tu. So kalau nak betul-betul nak belajar pasal saham, boleh buka Trading View, lepas tu attend kelas kita yang percuma dulu. Yang kat situ kita dah boleh ajar macam mana nak tengok kan, nak tengok counter-counter yang bagus. Dekat situ boleh decide, saya nak aktif, saya nak serius ke tidak. Lepas tu ni update Binance ban. Sebelum ni dia sekadar dia kata dia akan ban, SC kata dia akan ban Binance daripada Malaysia. So sehingga minggu lepas kita tak rasa lagi lah tak rasa lagi dia punya effect dia, yang mana apps pun boleh access lagi, website pun boleh access lagi. Pagi tadi saya nak access website, tak boleh. Itu nombor satu. Sebelum tu dia announce dia hantar email kepada orang yang ada account Binance ni. Dia kata dia akan keluarkan
ringgit Malaysia daripada P2P list. Okay, P2P list dalam Binance tu. Okay. Kena faham untuk beli kripto kan. Macam duit currency kita ringgit kan. Ringgit. So, dia ada dua cara nak beli nak beli kripto dekat exchange ni. Sama ada secara direct ataupun secara P2P. Dekat Binance ni secara direct tu tak ada. So boleh beli secara P2P. P2P ni maksudnya kita kena beli sesiapa yang offer kan. Sesiapa yang offer dalam exchange tu, means that macam orang P2P ni person to person kan, lebih kurang. Okay, so kita akan contact dia. Kita kata kita nak beli berapa. Okay, dia akan minta kita punya confirmation. Dia minta confirmation kita lah kan, sama ada kita ni genuine ke, kita ni orang yang nak scam ke apa ke. Okay, so bila dia dah confirm, kita kena buat transfer. Bila kita buat transfer kepada dia kan, kripto yang berada dekat escrow tu, bila confirm dia akan release kepada kita. Yang tu P2P tu. So, apa berlaku adalah, ini yang sempat saya check semalam kan, MYR tu dah tak ada lah. So, kalau kata kita nak beli tu, kita dah tak boleh nak beli kan, dengan sesiapa yang jual dalam bentuk MYR kan. Tak boleh. So, kat situ dia cut first lah. So, tak boleh nak buat trading. Kita tak boleh nak beli apa-apa. Lepas tu dia block pula IP. So, langsung lah tak boleh nak access kalau through web. Melalui apps, bolehlah tengok kan. Tapi since MYR pun memang dah keluarkan, memang tak boleh nak beli lah. Okay. Lepas tu saya nak update juga, sebelum ni ada 3 platform dekat Malaysia yang diluluskan oleh SC, yang 2 minggu lepas ke minggu lepas, satu baru diluluskan iaitu MS Global. Okay, so kita boleh tengok kat sini yang Luno, MS Global, Synergy Technologies dan juga Tokenize. So 4 ni yang dah diluluskan. So kalau nak trade kripto dekat Malaysia, trade dekat yang 4 nama ni. Kalau selain pada tu kan, saya nasihatkan jangan, sebab tak regulated. Anda punya transaction tu tak ada authority yang monitor kan. So macam Luno dia ada 5 kripto. Okay, Tokenize ada 4. Yang MS Global dengan Synergy ni ada 2, iaitu Bitcoin dan juga Ethereum. Okay, so kena maklum kat mana nak beli kripto. Macam saya tulis soalan ni kat mana nak beli kripto. Kalau belilah dekat exchange yang diluluskan oleh Securities Commission. Okay, diluluskan oleh Securities Commission. Ada 4, Tokenize, Luno, Synergy dan juga MX Global yang paling terkini. Okay, kemudian kripto yang didagangkan di platform yang disahkan oleh SC juga adalah Syariah Compliance, yang mana telah disebut dalam resolution ni dekat muka surat 177. Okey, disebut kat sini. Okey, digital currencies recognized as MAL dalam syariah perspektif. Okey, kena faham MAL ni dalam maksud literal dia harta. So asset lah. So kalau kata nak apa yang di offer dekat exchange yang diluluskan oleh SC tu, yang tu adalah patuh syariah. Okey, so kalau nak trade situ. Yang tak ada lagi dalam SC, kita consider belum patuh syariah. Walaupun bila kita tengok yang dekat website global, dia ada senaraikan mana yang masih grey, mana yang dah ada white paper. So boleh tengok situ. Tapi sebab kita duduk Malaysia, kita regulated by undang-undang Malaysia, so kita follow lah apa yang disebut oleh authority Malaysia. Okey, kalau siapa yang tak berapa belas, boleh Google nak mengesahkan kesahihan syariah status kripto. So boleh cari Resolution of the Shariah Advisory Council of the Securities Commission Malaysia yang diterbitkan pada 31 Disember 2020. Okey. So kalau kata kita tengok pada muka surat 177, keluar betul.
Okey. So kita tengok kat sini, SAC ni maksud dia adalah Sharia Advisor Council. In a series of its meeting had discussed issues in relation to digital asset from Sharia perspective. The discussion are limited to digital asset that are regulated by SC. Okay. In the said meeting, the SC had resolved the following. Maksudnya telah memutuskan seperti berikut, yang mana digital currency is recognized as mal, iaitu aset. Yang mana bila aset bolehlah didagangkan. Kalau currency kan tak boleh. Tak boleh dalam arti kata apa nama tu? Kita tak ada currency kita dan dekat dengan tempat yang kita nak buat tu. So tak boleh kita nak dagangkan duit barang yang ribawi. So apa yang didagangkan, apa dibenarkan dekat platform exchange yang dilakukan oleh SC tu, itu adalah yang patuh syariah. Okey, so saya kembali ke slide. Daripada Wyckoff perspektif sebab macam saya kongsikan tadi, Bitcoin naik daripada bulan awal bulan Ogos itu sehinggalah 50% Bitcoin contoh. So macam mana sebenarnya kita nak tengok daripada sudut pandang Wyckoff, daripada kacamata Wyckoff? Sebenarnya kita dah boleh expect lah. Macam mana kita boleh expect? Sebab Wyckoff dah beritahu dah schematic dia. Dia ada schematic accumulation, dia ada schematic distribution. Okay? Yang mana kalau kata kita letak kita mata yang dah terlatih tu akan nampak lah pattern-pattern ni. Tapi siapa yang belum, bolehlah belajar dengan kami. Okay. So kita boleh nampak, bila kita tengok tu kita tahu, okay, accumulation, satu-satu pattern tu tengah accumulate ataupun tengah distribute. Okay. Dan juga mungkin orang bertanya kan, sebab bila sebelum ni tim Smart Saham bercakap pasal Wyckoff, saham. Boleh apply dekat kripto ke? Boleh. Okay. Macam contoh sebelum ni Puan Afida, dia dah apply betul-betul. Okay. Ada kot tadi Puan Afida ada komen kat saya tadi kan. So memang pengamal tegar. Pengamal tegar Wyckoff method ni, bila dah belajar tu, Puan Afida tak nak belajar benda lain. Macam itulah lebih kurang mesej dia beritahu saya. Okay. Tapi tengok penceritaan dia, masa Julai 2021 dah nampak signs of reversal trend kan. Lepas tu Tuan Alwi, kita punya master trainer, okay, beritahu Ripple boleh pergi sampai RM4. Okay. Dan sehinggalah pada berapa tu, 11 hari bulan. 11 hari bulan Ripple mencecah RM4.5. Yang hari ni pun sampai RM5 something. Sebelum dalam 2 hari lepas RM5 something. Hari ni turun sikit. Pada itu saya tak sempat tengok. Okey, dan mana masa Bitcoin tengah jatuh teruk masa bulan Mei tu. Okey. Masa bulan Mei tu. Okey, bulan April, start bulan April tu, ada dekat YouTube, nama YouTube dia Uncompilation. Dia cerita macam mana pattern tu sangat textbook, mengikut schematic. Bila naik dia tu follow kan, dia ada fasa-fasa yang dilalui dan juga jatuh. Tengok dia apply dalam ni. So Wyckoff ni kalau tuan dan puan nak belajar boleh belajar dekat internet kan, terpulang. Tapi pemahaman terhadap knowledge tu, bila kita belajar internet, kita tanya belum tentu dia nak jawab pun. Tapi kalau belajar dengan orang secara berdepan kan, kita boleh tanya dan kita boleh fahamkan apa yang kita nak fahamkan. Okay. So kalau kita tengok daily chart BTC tadi kan, ini ada chart sebelum dan chart selepas. Tengok masa dia naik ini adalah masa fasa distribution. So kita boleh nampak dia punya pattern dia follow. Dia akan naik, dia ada mencucuk atas, lepas tu dia cucuk lagi ke atas, lepas tu dia ada last point sebelum dia drop. Okay. So bila dia drop ni, so dia boleh jadi terus drop, ataupun dia akan melalui fasa kita panggil sebagai accumulation semula. Okay. So bila dia accumulate pun, kita boleh nampak dia punya pattern lebih kurang kan. Tengok dia drop kat sini, dia turun, lepas tu dia naik. Betul. Sini turun, lepas tu dia naik kan. Dia turun sikit, lepas tu dia naik. So benda yang macam ni bila kita trade kan, bila kita trade, kita nak orang kata apa, nak ke depan kan. Indikator adalah something yang kat belakang. Bila dah berlaku baru kita cakap benda tu indikator.
Kan? Sebab indikator ni terbentuk dengan data. Data ni cuma kita boleh dapat bila ia dah berlaku. Okey? Tapi kita tak nak bergantung pada benda yang dah berlaku. Kita nak, okey, bila sekarang ni kat mana, kat depan ni apa? Itu yang kita nak sebenarnya. Okey, so Wyckoff method mengajar macam mana kita nak ke depan. Kan? Dan Wyckoff, percayalah, dia bukan sekadar skematik. Nak hafal skematik ni hafal. Kan? Tapi dia bukan sekadar skematik. Dia ada makna di sebalik makna di sebalik skematik tu. Kenapa dia berlaku macam tu? Okey. Sebab kalau kata kita follow pattern skematik ni dah jadi macam robot je kan. Oh, macam ni nanti dia akan naik. Tapi dia tak semestinya. Kena faham tu. Okey. Dan bila kita tengok dalam gambar yang lebih luas, okey, ini previous session saya share. Tengok dia naik, dia turun, betul. Ini pun dia naik, dia turun. Saya ada tanya masa tu kan, will it follow? Adakah dia akan follow? So, ni yang terkini. Tengok, dia naik, dia turun, lepas tu dia naik. Yang ni dia naik, dia turun, dia naik. Persoalan dia, adakah dia akan terus naik atau menurun? Yang ni kita boleh kongsikan lah dalam sesi yang akan datang mungkin. Menarik kan? Wyckoff ni kita boleh predict apa akan berlaku. Tapi bukan nak predict lah, kita anticipate. Predict ni dah macam ahli nujum. Tapi kita anticipate apa akan berlaku kan. Sebab kita akan lebih bersedia dari segi dari segi capital, dari segi emosi kan, dari segi knowledge. Okey. Ada sebarang komen ke? Nak bertanya? Okey. Kalau tak ada, sebenarnya apa yang kita kena faham dengan apa yang berlaku dengan keseluruhan apa yang berlaku, dengan berita-berita yang kita dah terima daripada awal tadi kan. Saya bercakap masa 22 Julai ada big conference. Selepas big conference tu harga naik kan. Mungkin orang sentimen orang buy on news, buy on sentiment kan. Elon Musk tweet, dia beli kan. Elon Musk tweet pasal Dogecoin, orang beli Dogecoin. Lepas tu tiba-tiba Elon Musk kata Dogecoin tak best, jatuh. So kita tak nak macam tu. Kita nak faham apa sebenarnya yang berlaku di sebalik chart. Okey, jadi kita kena faham yang mana every asset ni ada cycle dia. Sebab tu awal-awal tadi saya tekankan, bila kita nak melabur, kita nak kembangkan duit kita kena pelbagaikan aset kita kan. Equity ada, emas ada, REITs ada, crypto ada, property ada. So setiap satu ni akan ada masa dia naik, ada masa dia akan turun. So kalau kata duit kita limited, kita kena sentiasa aktif uruskan. Tapi kalau kata kita ada resource yang sangat banyak, kita just park saja supaya dia akan dapat advantage bila berlaku perubahan tu. Okay. Dan kedua, jangan letak semua duit kita kan, jangan all in dekat satu asset class. Even kalau kata kita trade saham pun kan, ada berapa, katalah ada 50,000 kan, janganlah 50,000 semua dam dalam saham kan. Maksud saya semua habis kan. Kena ada money management. Money management, berapa sebenarnya nak letak dekat aggressive punya counter kan. Kat mana yang volatile punya counter, growth punya counter, kat mana nak letak dekat dividend punya counter. Kena faham, kena tahu susunan dia tu kan. Different people, different risk profile, different risk appetite dia. Okay. So kita kena faham diri kita, macam mana sebenarnya reaction kita terhadap untung dan rugi, dan kita reflectkan kepada susunan keuangan kita tu. Okay. Dan yang ketiga, dapatkan ilmu kan, supaya anda akan faham macam mana market ni beroperasi, market ni bergerak kan. Sebab market tu dia bukan sekadar chart dan nilai harga dia. Ada orang yang menentukan kenapa satu-satu saham tu naik harga. Sebab ramai orang nak saham tu kan. Bila ramai orang nak saham tu, orang yang dah pegang ni, takkan nak jual murah, tak. Dia jual lah pada whatever price yang orang nak beli. Tu kena faham tu. Sama je, dia terpakai dekat mana-mana. Dekat komoditi, dekat FCPO, dekat property, dekat crypto ni sendiri, dekat equity, terpakai. Dia punya logic of psychology tu terpakai. Okay. So macam mana kita nak beat
orang kata apa tu, the sorry the stupidity following the herd kan. Kita dapatkan ilmu tu. Okay, belajarlah dengan mana-mana guru, belajarlah dekat YouTube ke kalau nak belajar. Paling penting kita ada knowledge yang membuatkan kita faham kenapa kita buat decision tu. Okay, jadi sebelum saya berakhir, Puan Afi dah cakap best Wyckoff, boleh kemungkinan how likely and boleh according to okay. Betul tu. Okay, ada soalan ni, Tuan, adakah fasa distri selalunya pada harga tinggi dan fasa accumulation pada harga rendah saja? Okay, so distribution kan, bila kita macam contoh kita ada berapa 100,000 baju jersey bola contoh kan. Contohlah masa World Cup final katalah Jerman jumpa Spain kan. Kenapa saya sebut Jerman? Sebab saya sokong Jerman. Okay. Masa tu ada demand kan, kita akan jual lah pada harga tinggi, betul? Masa tu berapa stok yang kita ada tu, kita akan release lah pada harga yang tinggi, betul? So persoalan tu akan menjawab kepada soalan tuan tadi. Sebab trading ataupun orang berdagang ni is about business. Okay. Macam cakap dah, kita akan kalau kita ambil konteks World Cup kan tadi contoh. Sebelum World Cup bermula kita akan beli, betul? Kita akan beli kemungkinan banyak lah stok daripada semua tim. Okay. Tapi itu nama dia yang kita pakai sebagai accumulation lah. Kita collect kan, kita beli. Pada masa tu tak ada siapa pun nak boleh jual pada harga mahal. Sebab itu adalah common demand masa tu. Tapi bila final ada 2 tim, so 2 tim punya jersey ni akan meningkat tinggi, betul? So masa kita dah beli murah tu, demand tengah tinggi, kita nak jual murah ke tak? Kita akan jual pada harga paling mahal yang orang nak beli. Okay? So kita akan jual. So bila dah tak ada demand, harga akan turun lah. So masa harga turun, kalau kata datang lagi World Cup, kita akan beli lagi kan, betul? Kita akan beli lagi. Macam tu lah. Okay. So bergantung pada setiap counter, tak semestinya. Macam Tuan Afif kita, salah seorang trainer kita, sebab dia boleh jadi naik tinggi, lepas tu dia tak turun habis, dia akan accumulate, lepas tu naik lagi. Dia depends. Setiap counter behavior dia berbeza. Yang ni kita bercakap pasal ada someone. Kita cakap kalau Wyckoff cakap composite man, ada composite man di sebalik setiap chart, setiap counter tu. Composite man. So ada yang mungkin dia nak jatuhkan terus harga, ada yang dia tak turunkan. Dia mungkin separuh, dia main, lepas tu dia naikkan lagi. So dia bergantung, berbeza. Okay. Jadi daripada saya, tu saja. Saya harap tuan dan puan belajar sesuatu pada malam ni. Dan diharap berjumpa lagi di sesi yang lain kali. Besok kita ada market wrap up oleh Tuan Adil Ishak daripada Sabah. So Isnin kita akan bercakap pasal global punya stok IPO kan. Siapa yang berminat nak masuk IPO, datang jumpa tengok kita pada hari Senin. Hari Selasa FCPO kan. Gold, besi, sawit kan. Soya kita tak sentuh sangat sebab dekat Malaysia ni soya dijual dalam kotak kan untuk kita minum. Okey, tapi FCPO komoditi pada hari Selasa. Hari Rabu bursa. Semalam Tuan Siraj Fahmi ada cover sebut kaunter-kaunter yang terlibat dengan politik ni. So siapa yang suka kaunter-kaunter tu boleh masuk. Okey, boleh follow. Bukan boleh masuk, boleh follow. So Khamis kripto dan Jumaat kita akan wrap the whole thing yang terjadi pada sepanjang minggu tu. Okey, daripada saya Ahmad Zahiri bin Saruji, jumpa lagi di lain masa insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.